Assalamualaikum and selamat malam. Nama saya Afif Farhan bin Muazri. ID saya adalah DEM 082004. Malam ni saya nak menceritakan tentang pengenalan idola kami, iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Nama panjang beliau adalah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah dan juga beliau dilahirkan pada 8 Februari 1903. Beliau merupakan anak lelaki yang ketujuh dan anak yang ke-20 kepada Sultan Abdul Hamid Halim Shah, iaitu Sultan Kedah yang ke-24. Ibunya adalah Cik Menyalara. Pada tahun 1955, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj membawa dan juga pegawai-pegawai yang bertanggungjawab pergi ke London untuk berunding tentang kemerdekaan Malaya. Di sini sejarah tercipta dan juga beliau berjaya untuk mendapatkan merdeka pada 31 Ogos 1957. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj digelar sebagai bapa kemerdekaan dan juga bapa Malaysia setelah mengukir sejarah ini kepada seluruh rakyat Malaysia. Beliau adalah idola dan juga kebanggaan kepada seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Sabrina binti Muhammad Subeki ingin menerangkan tentang pidato tokoh yang kami pilih, iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Beliau dilahirkan pada 8 Februari 1903 dan menghembuskan nafas terakhir beliau pada 6 Disember 1990. Beliau juga merupakan Ketua Menteri pertama Tanah Melayu pada 1950. Biasanya dikenali sebagai Tunku, beliau juga dikenang sebagai Bapa Kemerdekaan dan juga Bapa Malaysia. Sekian, terima kasih. Sifat dan personaliti Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Terdapat banyak sifat dan personaliti Tunku Abdul Rahman ini yang membuatkan ramai masyarakat terinspirasi dengan sifatnya. Sifatnya yang membuatkan semua masyarakat senang dan mudah berkomunikasi dengannya. Antara sifat dan personaliti yang terdapat pada diri Tunku Abdul Rahman ialah berbuat baik dengan semua orang. Tunku Abdul Rahman bukan seorang yang berjiwa rakyat. Tunku mudah berkawan atau bergaul dengan semua orang. Tunku tidak sukakan diskriminasi dan sentiasa memperjuangkan persamaan hak sesama manusia. Masyarakat pada tahun lalu sangat senang dengan beliau kerana sifatnya yang sentiasa berbuat baik dengan semua orang. Tunku sendiri dapat mendengar masalah rakyat dan membantu mereka memperbaiki kehidupan. Sifat dan personaliti Tunku Abdul Rahman yang seterusnya ialah beliau tidak pernah berputus asa dalam pelajarannya. Beliau mohon cuti untuk ke England selama 18 bulan untuk melanjutkan pengajian undang-undang. Selepas itu, beliau diarahkan untuk melaporkan kepada penasihat undang-undang negeri untuk bertugas sebagai timbalan pendakwa raya. Kerja-kerja beliau adalah rutin dan menghabiskan masa untuk membaca fail-fail kes. Beliau tidak pernah merungut dalam apa jua perjalanannya. Beliau sangat patuh akan undang-undang atau peraturan. Menurut salah seorang cucu beliau iaitu Tunku Mawirah, beliau sangat mementingkan pendidikan sepanjang hayatnya. Menurut Tunku, pendidikan... Hai, Assalamualaikum sir. Saya Nur Afrina Syamimi. Saya nak bentangkan sumbangan tokoh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Okey, Tunku ini berusaha menamatkan ancaman komunis di Tanah Melayu dan beliau sanggup mengadakan rindingan baling dan bertemu dengan Cimpek. Selain itu, usaha Tunku membentuk gagasan Malaysia. Tunku telah mengemukakan idea pembentukan Malaysia di Hotel Adabhi di Singapura, bertujuan untuk menjamin kekukuhan politik, keselamatan, ekonomi dan sosial di semua negara. Seterusnya, Tunku juga telah merintis jalan dalam menggubal dasar luar negara dengan mengambil kira beberapa faktor penting, iaitu mengamalkan dasar pro-barat dapat menjamin kedaulatan negara daripada ancaman musuh. Tunku juga menjalinkan hubungan baik dengan negara jiran dengan mencadangkan penubuhan asal dan Mapilindu. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan persahabatan dan penyertaan dalam ASEAN. Assalamualaikum, saya Nur Faizah binti Muhammad Nur ingin membuat pembentangan video tentang pencapaian tokoh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Kebolehan dan kebijaksanaan yang beliau memiliki membolehkan negara kita mendapat kemerdekaan hanya melalui perundingan tanpa menitiskan darah sekalipun. Almarhum Tunku Abdul Rahman yang berjaya menyatukan penduduk
negara yang terdiri daripada 3 kaum, iaitu Melayu, Cina dan India. Kejayaan yang diperolehi oleh beliau telah mengangkat nama beliau sebagai seorang pemimpin yang tersohor, dan beliau juga digelar sebagai Bapa Kemerdekaan dan Bapa Malaysia. Ia diangkat sebagai penerima pertama anugerah tokoh Hari Wartawan Nasional bagi menghargai sumbangan dan jasa baik beliau. Almarhum juga telah mengilhamkan penubuhan Bank Pembangunan Islam sebagai sebuah institusi khusus dan OIC. Almarhum telah menjadi Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu dari 1995 sebelum beliau memegang jawatan Perdana Menteri Malaya pada 1959. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Ilyani Nabiha binti Zainuddin. Kesimpulannya ialah Tunku Abdul Rahman merupakan seorang pemimpin yang berwibawa dan berkaliber. Beliau mempunyai pandangan jauh untuk membawa Malaysia ke arah kemajuan dan kegemilangan. Usaha-usaha Tunku menunjukkan beliau seorang pemimpin yang berjiwa rakyat dan sangat mementingkan perpaduan kaum. Tunku telah meninggal dunia pada 6 Disember 1990. Namun, sumbangan besar Tunku sebagai Bapa Kemerdekaan dan Bapa Malaysia tetap dikenang oleh setiap rakyat Malaysia sehingga kini.